Salam sejahtera. Pas hari ini buat satu lagi kejutan. Dia edar satu surat buat rayuan derma jihad, tolonglah bantu ahli parlimen kepala batas. Nak beritahu kamu anda semua, tak nak panjang-panjang lah cakapkan. Sebenarnya apa yang berlaku ini satu pengajaran kepada ahli-ahli PAS dan Perikatan Nasional. Sudah banyak kali mereka ini kalah dalam saman fitnah. Dan banyak juga kes-kes yang melibatkan Perikatan Nasional ini. Mereka cakap dulu baru minta maaf. Antaranya Sanusi Madnor. Beliau telah diheret ke mahkamah berkaitan beberapa isu yang mana ianya bersifat fitnah. Akhirnya minta maaf dan dilepaskan jugalah kan. Itulah sikap yang baiklah, saling memaafkan. Tapi kalau diulang-ulang dan diulang-ulang itu perbuatan yang namanya bodoh. Kan? Jadi apa yang kita nak tahu sekarang ini ialah kenapa mereka ni tak serik-serik lagi buat fitnah. Kenapa mereka ni tak serik-serik lagi buat perkara yang berdosa besar itu. Lebih teruk lagi tiba-tiba pula diedarlah surat rayuan pekeliling nak minta derma jihad lah pula. Nak bantu orang yang nak bayar saman. Nak bagi tahu anda semua sebenarnya ahli parlimen kepala batas ini sedang menghadapi satu masalah yang besar. Dia diarah membayar lebih 800.000 atas dakwaan rasuah dan telah dibuktikan rasuah lah pula atas dakwaan fitnah. Fitnah di mahkamah terhadap beberapa pemimpin DAP, 3 orang pemimpin DAP. Jadi, dia diarah lah pula membayar saman fitnah tersebut secepat mungkin. Dan kalau tak membayar saman fitnah itu secepat mungkin, beliau akan diisytiharkan bankrupt. 3 orang ahli pemimpin DAP itu bercadang untuk membuat apa? Membuat susulan di mahkamah tindakan undang-undang kalau tak cepat bayar. Jadi kalau tak nak cepat bayar pula apa jadi? Akan diisytiharkan notis bankrupt. Bila sudah ada notis bankrupt, anda nak tahu jadi apa? Dia sudah tidak layak lagi sebagai ahli parlimen. Itulah yang paling ditakuti oleh PAS. Sebenarnya mereka takut ahli parlimen ini, yaitu Dr. Siti Mastura Muhammad, kehilangan kerusi parlimen beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, mana yang lebih menakutkan? Dosa besar itukah atau kerusi kecil itu? Dosa besar itukah atau kerusi parlimen yang boleh dapat oleh sesiapapun itu? Mana lebih penting? Kamu tulislah sendiri. Aku malas lah nak cakapkan. Saya malas sebenarnya cakap nih. Kau tulislah sendiri. Mana yang lebih penting? Nak diperkirakan mana yang lebih penting? Dosa besar fitnah itukah kerusi parlimen itu? Tapi itulah kan, mereka takut nanti Siti Mastura akan kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen kalau sah beliau diisytiharkan bankrupt. Nah, tapi itulah badan mukalah siapa suruh dia memfitnahkan. PAS hari ini membuat rayuan derma jihad bagi membiayai perintah mahkamah berjumlah 825.000 yang dihadapi ahli parlimen kepala batas, yaitu Dr. Siti Mastura Muhammad. Menerusi surat yang tersebar di media sosial hari ini, kegagalan Siti Mastura menyelesaikan tuntutan sebanyak itu kepada 3 pimpinan utama DAP terbabit boleh menyebabkan prosiding kebankruptan. Kesannya boleh menyebabkan ahli parlimen kepala batas hilang kelayakan dan kerusinya akan dikosongkan untuk suatu pilihan raya kecil, kata surat yang ditandatangani oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Kalau dah tahu memfitnah itu akan boleh menyebabkan disaman dan kalah saman pula tak mampu bayar dan akan kehilangan kerusi pula, kenapa buat fitnah? Itulah yang saya nak tanyalah. Kenapa buat fitnah? Kenapa memfitnah? Fikir dulu sebelum fitnah. Kan semua maklumat ini sekarang zaman moden di ujung jari. Buat apa lagi susah-susah? Kau tinggal klik saja dapat maklumat yang benar. Buat apa nak sebar perkara yang tak benar? Kalau tak benar, tak benarlah. Jangan pula cuba-cuba lagi nak cari isu. Mentang-mentang lah
modal politik dah sudah habis, tak boleh lagi nak buat modal politik yang lain, yang tak boleh lagi dihantam keromoklah apa saja yang boleh menjatuhkan pihak lawan, terutamanya DAP, dihantam keromoklah. Nah, akhirnya padan muka kena bayar pula 800.000. Pada 4 Disember lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Datuk Kwei Chiu Sun, mengarahkan Mastura membayar RM300.000 kepada Lim Kit Siang, RM250.000 kepada Lim Guan Eng, dan RM200.000 kepada Teresa Kok. Selain ganti rugi global kepada setiap pemimpin DAP itu, Mastura juga diperintah membayar kos sebanyak RM25.000 kepada setiap planatif. Hakim Kue memutuskan bahawa kenyataan yang dibuat oleh Mastura yang juga ahli jawatan kuasa kerja Dewan Muslimat PAS Pusat itu berunsur fitnah dan pembelaannya atas dasar komen adil, keistimewaan bersyarat dan penyebaran tanpa niat jahat tidak dapat dibuktikan. Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Bahru berkata, PAS di semua peringkat perlu turut sama mengambil tanggung jawab menyelesaikan tuntutan tersebut. Ramai netizen sebenarnya marah juga dengan surat Taqiyuddin Hasan, surat PAS ini, apabila menyebut mengambil tanggung jawab menyelesaikan tuntutan tersebut. Persoalannya sekarang ialah, satu orang buat dosa besar fitnah, ramai-ramai yang tanggung kah? Adakah itu maksudnya? Satu orang buat dosa tanggung beramai-ramai. Lebih teruk lagi kalau semua ahli PAS pun termasuklah pula menanggung dosa itu. Adakah itu maksudnya membayar saman itu bersama atau menanggung dosa itu bersama? Aduh, ini pun memeningkan kepala ramai orang. Memandangkan Mastura yang didakwa mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap DAP itu melakukannya dalam keadaan berasas semasa menunaikan tanggung jawab terhadap parti dan perjuangan, yaitu dalam program kempen pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 4 November 2023 katanya. Sebenarnya saya terkejut jugalah dengan isi surat itu apabila dikatakan memfitnah dengan berasas, dalam keadaan yang berasas semasa menunaikan tanggung jawab dalam parti. Memfitnah itu tak bolehlah dimenormalisasikan. Takkanlah kerana gara-gara nak menang parti, nak menang sesuatu pilihan raya, boleh pula nak fitnah orang kan. Bayangkan kalau fitnah itu menyebabkan orang itu dibunuh, terbunuh. Bukankah itu satu perkara yang paling, aku pun tak tahu nak cakaplah, kamu tulislah sendiri. Sehubungan itu, Taqiyuddin mengarahkan pimpinan PAS dari peringkat pusat negeri, kawasan, dewan-dewan dan cawangan melancarkan derma jihad dengan jumlah semaksimum mungkin. Menurut surat itu lagi, kadar minimum untuk EJK PAS Pusat Pesuruhjaya adalah RM500 seorang, manakala dewan pusat negeri kawasan sebanyak RM20.000. Wow, bagi BPP negeri wilayah persekutuan nilai minimum derma jihad adalah RM20.000, manakala RM500 untuk PAS kawasan atau cawangan. Aduh, kasihan jugalah kan. Semua bayar. Orang lain buat dosa, lain pula yang bayar. Kamu tulislah sendiri.